Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Bapa Sambaria dan bonda-bonda yang saya kasihi, selamat Ramadan yang ke-19 dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita peluang untuk menamatkan Ramadan dengan cara yang terbaik insya-Allah. Dan terima kasih kerana sudi untuk memindahkan jadual kelas yang sepatutnya semalam pada hari Sayyidul Ayyam kepada hari ini, disebabkan semalam saya ada urusan di SMAP, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong, ya. Ada program dengan pelajar sekolah di sana, dan yang mana pelajar sekolah di sana tu semuanya mengambil aliran tahfiz, ya. Baik, bonda-bonda sekalian, kita teruskan pengajian dalam kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar. Hari ini kita tengok bermula dengan penghujung bab Ramadan tu kan, yang kita tinggalkan, iaitu tentang apa yang perlu kita doakan apabila bertemu dengan malam Al-Qadar. Bab ma yad'u idza sadafa Lailatul Qadr. Oh, sekejap. Saya takut ada lagi tak? Ada yang lepas kita bincang tajuk apa, saya keliru pula. Siapa ingat yang lepas kita bincang topik apa, ingat apa? Oh, kita saya dah ingat dah. Saya dah ingat. Kita yang lepas kita ada bincang topik solat hajat kan? Okey. Jadi hari ini kita tengok dua topik yang kita tinggalkan, iaitu topik tentang solat tasbih dan juga apa yang perlu kita lakukan apabila bertembung dengan malam Al-Qadar. Okey, kita mula dengan solat tasbih dulu. Ini yang kita tertinggal lah. Yang solat hajat kita dah bincang. Okey, bab azkar solat tasbih. Muka surat berapa tu? Mungkin ada yang boleh kongsikan. Muka surat yang ke berapa? Bab zikir dalam salatul tasbih. Okey. Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, beliau riwayatkan hadis ini daripada kitab Al-Imam Tirmizi, bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang salatul tasbih, tapi dengan penjelasan awalnya benda-benda sekalian, bahawa tidak ada satu pun hadis yang betul-betul sahih dan diterima oleh semua ulama wujudnya salatul tasbih. Itu disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, wala yasihu minhu kabiru syai'. Maknanya tidak ada satu hadis yang sahih. Cuma walaupun tidak ada hadis yang sahih, beberapa ulama seumpama Abdullah bin Mubarak dan ramai lagi lah ulama yang lain, mereka menyokong tentang salatul tasbih. Jadi mudah ceritanya benda-benda yang saya kasihi, sebenarnya ada 3 pendapat ulama tentang salatul tasbih. Satu ulama yang menyatakan sunat kita mengerjakan salatul tasbih. Ramai, ya. Boleh dikatakan kesemua ulama daripada 4 mazhab, bukan kesemua, sorry. Ulama-ulama yang mewakili 4 mazhab menyokong adanya salat sunat tasbih. Okey. Ada ulama Hanafi, ada ulama Maliki, Syafi'i, Hambali yang menyatakan salat tasbih ada. Okey, satu. Pendapat yang kedua pula menyatakan salat tasbih ini siapa yang nak buat, buatlah. Siapa yang tak nak buat pun tak kisah. Artinya dia tidak disunatkan pun untuk mengerjakan salat tasbih, tapi dia masuk level siapa yang nak buat, buat. Siapa yang tak nak buat pun tak ada isu. Ini merupakan pendapat Al-Imam Muhammad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Dan pendapat yang ketiga pula menyatakan salat tasbih ni tak ada. Tak ada hadis sahih menceritakan tentang salat tasbih. Lepas tu caranya pun pelik daripada cara salat yang lain. Dari cara yang pelik itu pun sudah menimbulkan keraguan.
Dan kemudiannya ada tak cerita para sahabat Nabi buat salat tasbih pun kita tak dengar ya. Secara khususnya kita tidak mendengar mana-mana sahabat Nabi mengerjakan salat tasbih, dan kalau betul salat tasbih ni hadisnya sahih boleh diterima, pastilah ia menjadi amalan ataupun kebiasaan orang-orang yang saleh. Tapi kita tak ada dengar pula ramai ulama yang saleh rabbani zaman dulu-dulu yang mengerjakan salat tasbih. Antara ulama yang menyatakan salat tasbih ini tidak wujud adalah Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi dalam bab ini bonda-bonda sekalian, kita mudah ceritanya macam inilah, ya. Oleh kerana perkara ini khilaf kalangan ulama, siapa yang nak sokong pandangan pertama yang menyatakan solat tasbih ni sunat dibuat, buatlah. Sesiapa yang menyatakan solat tasbih ni siapa nak buat, buat. Siapa tak nak buat pun tak kisah. Okey, peganglah pandangan tersebut. Dan sesiapa yang menyatakan solat tasbih ini tidak wujud, bahkan ia merupakan amalan bid'ah, maka tak payah nak buat. Tetapi jangan halang orang lain untuk mengerjakan salat tasbih. Kita contohlah, kita kata salat tasbih tak ada, saya belajar. Okey, tak apa. Puan belajar dan guru menyatakan salat tasbih tidak ada. Okey, tidak ada masalah. Tapi puan juga kena tahu bahawasanya ramai ulama yang menyatakan salat tasbih ada dan ramai juga orang nak buat. Maka kita berlapang dada. Siapa yang nak buat, buatlah. Siapa yang tak nak buat, diam-diam. Tak payah buat. Okey. Rasanya ini pandangan yang lebih harmoni lah benda-benda sekalian. Sejauh mana kebenaran salat tasbih perlu dibuat walaupun sekali seumur hidup, dia mudah ceritanya Bonda Nur, tidak ada pun hadis yang sahih tentang perkara ini. Maka bila tidak ada hadis sahih tentang perkara ini, tak apalah nak buat sekali seumur hidup pun boleh. Nak buat banyak kali pun boleh. Kerana maklumatnya maklumat yang tidak sahih. Okey, tapi nanti kita akan jumpa lah hadis tersebut. Jadi benda-benda sekalian, boleh tak kita ambil pegangan tersebut supaya kita berlapang dada antara satu sama lain dan kita tidak akan menyalahkan antara satu sama lain. Siapa nak buat silakan, siapa yang tak nak buat silakan. Okey. Tetapi oleh kerana perbahasan ini ada dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kita akan bincangkan. Tapi saya nak jelaskan tadi, walaupun Imam Nawawi sebutkan solat ini dalam kitab beliau Al-Azkar, namun secara peribadi Imam Nawawi rahmatullahi alaih sendiri tidak menyokong solat ini. Bagi beliau tidak ada. Okey. Cuma beliau bincangkan juga. Yang sekarang ni apa hadisnya? Hadisnya cuba bonda-bonda tengok. Saya pun tak tahu buku bonda-bonda tu ada kat mana. Tapi kata Abu Wahab, Sa'atu Abdullah ibn al-Mubarak anis salati allati yusabbihu fiha. Saya bertanyakan Abdullah bin Mubarak tentang salat yang mana ada tasbih di dalamnya. Okey, beliau bermula begitu. Dia sebenarnya memang ada hadis Nabi daripada Abbas, ya. Tapi kita tengok yang mana dulu Mudah-mudahan ada nampak tak hadis daripada Abbas. Cuba cari. Hadis riwayat Tirmizi, Ibn Majah daripada Abi Rafi' radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada bapa saudaranya Abbas. Kita mula di situ dulu, senang sikit kita nak bincang. Okey. Cuba bonda-bonda cari Dan siapa yang tahu muka surat berapa, tolong maklumkan di ruangan chat, memudahkan yang lain mencari. Okey, muka surat 348. Jazakumullah khairan. Okey, satu kali Nabi SAW berkata kepada pakcik dia, Ya Am. Ya Ammu, suara saya jelas ke benda-benda sekalian? Saya takut internet saya problem. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Dia tak delay Okey. Ya Ammu, ala asiluk, ala uhibbuk, ala anfa'uk. Okey. Jadi mudah ceritanya, wahai pakcik, bukankah saya ni sayang pada pakcik? Bukankah saya ni nak kalau boleh pakcik ni dapat benda-benda yang baik je? Begitulah lebih kurang. Kata Abbas, bala ya Rasulullah, betul lah tu Rasulullah. Memang Rasulullah sayang pun pada pakcik. Okey. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, salli arba'a raka'atin
wahai pakcik solatlah sunat sebanyak 4 rakaat. Okey, saya baca terjemahan teruslah, nanti makan masa. Pada setiap solat itu, pakcik bacalah suratul Fatihah dan surah. Rakaat pertama sampailah rakaat yang keempat. Fa'idhan qadatil qira'ah, selepas pakcik selesai membaca surah, pakcik bacalah Allahu Akbar, Alhamdulillah wa subhanallah sebanyak 15 kali sebelum rukuk. Tapi dia ada riwayat lain, mudah-mudahan ceritanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini salah satu riwayat yang ada lah benda-benda sekalian ya. Ini salah satu riwayat yang ada. Okey, sekejap ya. Okey. Kalau ikut riwayat yang lain, bacaannya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Okey, baca berapa kali tu? 15 kali. Selepas membaca surah. Kemudian pakcik rukuk dan pakcik bacalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar sebanyak 10 kali. Okey. Dah berapa dah benda-benda sekalian? Dah 25 kan? Kemudian pakcik bangun daripada rukuk yang kita sebut sebagai i'tidal. I'tidal tu artinya meluruskan badan. Pakcik baca lagi subhanallah tu. Yang bangun, sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Baca lagi subhanallah alhamdulillah tu sebanyak 10 kali. Okey, dah 35. Kemudian pakcik sujud dan masa sujud tu selepas membaca subhana rabbiyal a'la 5 kali ke, baca lagi subhanallah alhamdulillah sampai habis sebanyak 10 kali. Sudah 45. Kemudiannya pakcik bangun duduk antara dua sujud. Pakcik lepas baca surah tu baca lagi subhanallah tu tadi. Sampailah 10 kali, sudah 55. 55. Kemudian pakcik kat mana dia ni? Tak jumpa dah. Kemudian rukuk, bangun, baca 10 kali kan. Kemudian sujud baca 10 kali. Kemudiannya duduk antara dua sujud. Mana dia ni? Fakulha asyran, sujud 10 kali. Kemudiannya bangun, duduk antara dua sujud 10 kali. Dia macam terlepas ni kitab saya ni. Tak apalah, saya ceritalah. Kemudiannya tadi dah 55. Kemudiannya sujud sekali lagi. Baca lagi subhanallah alhamdulillah sampai habis 10 kali. Sudah 65. Kemudiannya bangun duduk istirahat dulu sebelum berdiri. Baca lagi sebanyak 10 kali. Sudah 75. Okay, nampak benda-benda sekalian? Jadi semua bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ada sebanyak 75 kali dalam setiap rakaat. Saya ulang balik. Setiap rakaat tu bila? Pertama, selepas membaca surah 15 kali. Kedua, masa rukuk 10 kali. Bonda-bonda semua kaki solat tasbih ni kot. Dah biasa dah. Kemudiannya i'tidal 10 kali. Kemudian sujud 10 kali. Kemudian duduk antara dua sujud 10 kali. Sujud sekali lagi 10 kali. Kemudian duduk istirahat 10 kali. Atau rakaat yang kedua, rakaat yang keempat dibaca selepas tasyahud. Barulah cukuplah 75 kali dalam setiap rakaat. Kalau 75 kali dalam setiap rakaat bermakna dalam 4 rakaat kita akan membaca sebanyak 300 kali. Ya, 300 kali. Betul kan? 300 kali kan? Okey. Itulah ceritanya benda-benda sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, kata Nabi, mana tadi kalaulah dosamu sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di daratan sekalipun, sebanyak pasir, ghafarahallahu azza wa jalla lak, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosamu. Lalu tanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man yastati'u yakul an yakulaha fi yaum? Wahai Rasulullah, siapalah yang mampu solat macam tu setiap hari? Yalah, nak buat setiap hari ni letih Rasulullah.
Maka kata Nabi SAW, sekiranya pakcik tak mampu buat setiap hari pun tak apa, pakcik buatlah seminggu sekali. Artinya fakulha fi jumu'atin, buatlah pada hari Jumaat. Maksud hari Jumaat tu seminggu sekali. Kiraannya Jumaat. Buat setiap Jumaat, artinya seminggu sekali. Tanpa mengira hari apa pun. Kalau pakcik tak mampu buat seminggu sekali, pakcik buatlah dalam sebulan sekali. Kalau pakcik dan Nabi pun kata lagi lah, kalau tak mampu sebulan macam mana. Sampailah akhirnya Nabi sebut, kalau tak mampu sebulan sekali pun, pakcik buat setahun sekali pun jadi. Itulah dia punya hadis yang kita nak kongsikan dengan bonda-bonda sekalian. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa tidak ada pun hadis yang sahih dalam bab ini. Dan kata Ibnul Arabi, hadis ini dhaif, tidak ada hadis yang sahih memperkatakannya, bahkan tidak ada hadis yang hasan memperkatakan tentang salatut tasbih. Hasan ni artinya dia mula-mula hadis yang paling tinggi namanya hadis sahih. Yang bawah sedikit daripada hadis sahih, hadis hasan. Bawah daripada hadis hasan, barulah hadis dhaif. Jadi katanya sebenarnya tidak ada hadis yang sahih maupun hadis yang hasan yang membicarakan tentang salatut tasbih. Okey, nampak benda-benda sekalian? Okey, itu hadis yang pertama. Kemudian kita tengok lagi. Nak bagi puas hati ni benda-benda sekalian. Tak puas lagi dengan satu hadis, nak dengar yang lain pula. Okey, tak apa. Kita dengar pula ulasan yang dibawakan satu perbualan yang mula-mula mula-mula tengok bab zikir-zikir solat tasbih yang mula-mula sekali tu. Yang mana ada seorang ulama namanya Abu Wahab jumpa dengan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni seorang ulama yang besar. Beliau ulama yang besar, beliau mujahidin yang berani, dalam masa yang sama beliau pun ahli ibadah. Beliau menyatakan orang tanya dia tentang solat tasbih. Maka dia pun kata begini, solat tasbih ni mula-mula kita takbiratul ihram dan kita mulakan dengan doa iftitah. Subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Opah Sabariah biasa dengar tak doa iftitah yang ini, Opah? Mana Opah ni? Benda-benda yang lain biasa dengar tak doa iftitah yang ini? Tak pernah. Tak pernah dengar, okey. Saya sebenarnya saya tanya ni sebab saya takut suara saya delay tak sampai. Kalau okey, alhamdulillah lah. Internet masalah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Okey, ini antara doa iftitah yang ada dalam sunnatun Nabi SAW. Kita takbiratul ihram, kita pun baca subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudiannya lepas baca doa iftitah tu kata Abdullah bin Mubarak, kita bacalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudiannya bacalah a'udzubillah, kemudian kita bacalah suratul Fatihah, kita baca surah, habis baca surah tu kita baca balik tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 10 kali. Dia lain sedikit daripada kaedah tadi kan. Kalau kaedah yang mula-mula kita belajar tu, maknanya dia ada dua cara lah. Cara yang pertama yang kita belajar mula-mula tu baca Fatihah, baca surah, baru tasbih. Dan hujung sekali kita baca lagi tasbih ketika duduk istirahah sebelum lepas sujud, sebelum berdiri ataupun baca masa tasyahud kan ataupun tahiyat. Okey. Tapi cara yang kedua ni bila kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah, kita baca dulu tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Barulah kita baca Fatihah, kemudiannya surah dan tasbih sebanyak 10 kali. Kaedahnya begitu. Kemudian kita rukuk baca 10 kali, kemudian kita i'tidal baca 10 kali, kemudian kita sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud sekali lagi 10 kali. Jadi semuanya itu adalah sebanyak 75 kali. Ya.
75 kali. Yang membezakan antara kaedah pertama dan kedua ni adalah kalau kaedah pertama kita ada baca masa duduk istirahat. Kaedah yang kedua ni kita tak baca masa duduk istirahat kerana kita dah cover masa berdiri lagi pada dua tempat sebelum doa iftitah dan selepas kita membaca surah. Ha. Muka surat berapa tu bonda? Muka surat 348. Puan Khadijah. Bonda Khadijah, cara yang pertama lebih biasa kita amalkan. Saya rasa, saya tak tahu sebab saya dah lama tak buat salat tasbih. Tapi sekali ikut pengalaman, saya rasalah yang lebih tepat. Saya fikir yang lebih tepat adalah cara yang kedua. Kerana sebenarnya duduk istirahat tu tak elok kita panjangkan duduk istirahat. Itu pada fikiran saya lah. Maka sebaik-baiknya kita buat cara yang kedua yang telah diajarkan oleh Abdullah bin Mubarak. Kerana kalau kita buat cara yang pertama, kita akan baca tasbih tu ketika duduk istirahat. Jadi kalau kita baca masa duduk istirahat tu tak berapa cantik lah kerana ia bukanlah masa untuk dipanjang-panjangkan. Ia hanya duduk berehat. Apalagi sebahagian ulama menyatakan duduk istirahat tu tak wujud. Macam tu pula. Tapi Bonda Khadijah tak apa mana-mana pun sebab kedua-dua kaedah tu diterima. Okey. Kemudiannya kata Abdullah bin Mubarak. Masjid pacaran yang pertama. Tak apa, boleh je. Kata Abdullah bin Mubarak, فَإِنْ صَلَّى لَيْلًا فَأُحِبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمْ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ. Kata beliau, kalau salat tasbih ni dibuat pada malam hari, saya lah kata dia lebih suka kalau buat 2 rakaat. Buat dulu 2 rakaat, bagi salam, kemudian sambung lagi 2 rakaat. Tapi kalau nak buat siang hari pada waktu duha ke, pada waktu lepas zuhur ke, tak apalah nak buat yang mana satu pun, kata Abdullah bin Mubarak. Nak buat cara yang, nak buat 2-2 pun boleh. Nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh katanya. Jadi bonda-bonda tak payah nak bergaduh lah. 2 ke 4 ni. Duk bergaduh seakan 2,5 jam baru salat tasbih. Kita nak minta ampun Allah tapi kita bergaduh dulu kan. Tak payah bergaduh. Buatlah mana satu pun. Kedua-dua cara diterima oleh ulama. Okey. Boleh bonda-bonda sekalian Mana-mana tak jelas, bagi tahu terus. Okey. Tapi Abdullah bin Mubarak pun menjelaskan. Tapi masa sujud tu, bacalah dulu Subhana Rabbiyal Azim. Masa rukuk, baca dulu Subhana Rabbiyal Azim. Masa sujud tu, baca dululah Subhana Rabbiyal A'la. Macam tu. Bukannya rukuk tu Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Takbir. Bukan macam tu. Baca dulu Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Lepas tu barulah baca Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Baik. Kemudiannya benda-benda yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita masa solat tu kita ada terlupa sesuatu. Kita ada terlupa sesuatu apa-apalah. Jadi kita nak kena sujud sahwi. Bila kita sujud sahwi tu, adakah kita perlu tambah lagi masa sujud sahwi tu kan kita turun Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la masa sujud sahwi. Perlu lagi tak kita baca Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar? Jawapannya tak perlu. Kerana tasbih yang diajarkan dalam salat tasbih hanya ada 300. Okay. Maksud bonda wantih apa maksud rukun? Dia sebabnya bacaan tasbih Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la tu dia bukan rukun. Dia hanya bacaan sunat yang disunnahkan untuk dibaca ketika rukuk dan juga sujud. Okey. Kemudiannya bonda-bonda yang dirahmati Allah sekalian, yang lain-lain tu rasanya kita tengok jugalah ya, kita tengok sikit yang lain-lain tu. Kata Al-Imamul Hafiz Abul Hasan Ad-Daraqutni. Yang ni tak payah, yang ni dia komen je.
yang dia komen tentang perbahasan solat tasbih ni ada tak ada apa benda tu kita dah cerita dah. Siapa nak buat, siapa tak nak buat pun tak ada masalah. Itu pilihan masing-masing. Okey. Ada soalan dulu benda-benda sekalian tentang solatul tasbih? Dah habis dah ni? Kita bukan nak bincang panjang. Kalau perbincangan yang panjang lagi lah. Tapi kita nak bagi baca yang ada dalam kitab ni je. Okay, dah tak ada Okay, kalau tak ada kita terus ke depan lagi. Mula-mula cari bab ma yad'u idza sadafa lailatul qadr. Apa doa yang perlu kita baca kalau bertemu dengan malam al-qadar. Okay, benda-benda sekalian. Cuba benda-benda, saya nak tanya benda-benda mana lebih betul antara dua ayat saya ni. Ni dua ayat saya. Ayat yang pertama. Semoga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ayat yang kedua. Semoga kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Okay, mana satu betul? Yang pertama. Yang pertama. Okay. Lagi? Sama je tu. Yang? Sama je dua-dua. Yang kedua. Okay. Saya ulang balik benda-benda. Yang pertama, semoga kita bertemu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, semoga kita bertemu malam Al-Qadar. Mana satu betul? Nombor 2 Ustaz. Nombor 2, Ibu Bonda ini yang dicek pun 2 saja ni. Odia pun ada. Wow, nama. Ni nama pena lah ni kan. Yang lain-lain macam mana? Yang pertama ke yang kedua yang betul? Semoga kita bertemu malam Lailatul Qadar. Semoga kita bertemu malam Al-Qadar. Apa dia Bonda Asyah? Yang kedua. Yang kedua juga. Lailatul Qadar tu malam. Dan kita sebut malam 2 kali pula. Okey. Kata Bonda Aini sama jugalah dengan Bonda Badriah. Ya, jadi Lailatu tu Lailun tu sendiri malam. Jadi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu sendiri bermaksud malam Al-Qadar kan. Jadi yang betulnya adalah yang kedua. Semoga kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Sama juga yang kita bincang. Kita mesti menyambung silaturahim. Kita mesti menyambung silaturahim. Sedangkan menyambung dengan silah benda yang sama. Silah artinya menyambung. Silah tu bahasa Arab. Silah artinya menyambung. Kita pula orang Melayu ni semangat. Kita mesti menyambung silaturahim. Bukan menyambung silaturahim. Dia khawatiri kita fikir silaturahim tu satu istilah khusus. Sebenarnya silah tu artinya menyambung. Rahim tu hubungan kekeluargaan. Jadi yang tepatnya adalah kita mesti menyambung rahim ataupun mudahnya kita mesti bersilaturahim. Kita mesti silaturahim. Itu lebih tepatnya. Takutnya kita duk fikir silaturahim tu merupakan satu istilah khusus. Jadi kena sebut pula menyambung. Menyambung silaturahim. Padahal silah tu artinya menyambung dah. Boleh nampak benda-benda sekalian. Tapi kadang-kadang kita sebut tu sekadar sebut-sebut kita orang Melayu tadi isu pun benda-benda sekalian. Ini saya nak cerita daripada sudut bahasa. Macam orang Kelantan lah kan. Acu cuba try test. Acu lagi, cuba lagi, try lagi, test. Dia panggil at-takrar, sebutan berulang kali. Tujuannya apa dia? Untuk bagi penekanan sungguh. Acu cuba try test gak, dia kata. Itu maknanya bersungguh-sungguh lah tu. Okay. Benda-benda dirahmati Allah sekarang ni, kalaulah kita bertemu dengan malam Al-Qadar, kita nak buat apa? Benda-benda nak buat apa kalau bertemu malam Al-Qadar? Okay. Jadi inilah yang kita nak bincangkan. Pastilah ibadat yang paling utama ketika malam Al-Qadar, ibadat apa benda-benda sekalian? Siapa yang boleh kongsikan?
ibadat yang paling utama ketika malam Al-Qadar? Doa Ustaz. Doa, kata Bonda Doa, Nur Ustaz. Yusuf. Berdoa juga. Okey, lagi yang lain? Bonda Latifah? Banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir, zikrullah. Okey. Dia sebenarnya ibadat yang paling tinggi di bulan Ramadan dan juga di malam Al-Qadar terutamanya adalah ibadat solat dan membaca Al-Quran. Yang paling tinggi. Doa permintaan ni dia jatuh nombor berapa dah? Yang level paling tinggi Quran dan juga solat itu sendiri. Maka kita gabungkan antara solat dengan membaca Al-Quran, artinya membaca Al-Quran dalam solat itulah level yang paling tinggi. Itu. Benda-benda sekalian Tapi sekarang ni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanyakan suaminya sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, in alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha?" Wahai kekanda, kalaulah saya tahu malam Al-Qadar tu bila, apa yang saya perlu baca? Beliau tak tanya apa yang perlu saya buat. Kalau buat tu solat dan baca Quran lah level yang paling tinggi. Tapi sekarang ni apa doa yang saya nak baca kalau bertemu dengan malam Al-Qadar? Maka kata Nabi SAW, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Hadis yang sahih boleh diterima. Baik, benda-benda sekalian, ada sedikit penjelasan tentang doa ini. Yang mana bermaksud, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, sentiasa suka memberikan pengampunan, maka ampunkanlah daku. Kemudian kita nak tambahlah. Wa an walidayya wa an jami'il mu'minina wal mu'minat, boleh. Okey. Jadi sekarang ni persoalannya adalah mengapa Nabi SAW, sebelum mengapa. Yang pertama adalah doa yang tepat ini. Cara sebutannya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang terdapat dalam hadis yang sahih. Ada orang jumpa di dalam satu kitab, yakni kitab hadis Jami' Tirmizi, yang mana Nabi SAW berdoa, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ni Maha Pengampun, pemurah sangat. Okey, jadi wujud atau tidak wujud kalimah karim sebenarnya, maka ulama pun membuat kajian yang lebih terperinci tentang perkara tersebut. Walhasilnya kata ulama-ulama yang mengkaji hadis, sebetulnya tidak ada lafaz karim. Yang ada hanyalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukannya Allahumma innaka afuwun karim. Okey, satu. Tapi kalau orang baca karim tu macam mana? Bolehlah doa je pun. Tapi yang paling baik, tidak ada karim. Itu yang paling baik. Paling baik, Allahumma innaka afuwun. Okey. Tapi kalau orang nak tambah karim macam mana? Bolehlah. Ya, bolehlah. Tak ada masalah pun. Ya. Ibaratnya apa dia? Ibaratnya kalau kita makan nasi kerabu, bilalah saya makan nasi kerabu. Tak apalah, raya nantilah insya-Allah. Bila makan nasi kerabu tu, apa bahan pedas yang kita nak bila makan nasi kerabu? Okay, dia ada sambal sedikit dan dia ada solok lada. Baru jadi solok lada tu. Tapi boleh ke kalau kita makan nasi kerabu tu kita bubuh cili padi? Boleh bubuh cili padi, tapi tak kenalah makan nasi kerabu ni dengan cili padi. Tak kena tu. Kalau sambal dan juga solok lada kena. Tapi kalau cili padi tak kena. Okey. Itulah maksudnya boleh tu boleh, tapi dia tak berapa nak kena. Sama juga, boleh tak kita makan nasi kerabu dengan ikan salmon? Wow, ikan salmon lagi kemahan. Nak makan dengan nasi kerabu. Boleh tak boleh? Boleh, tapi tak dibuat orang. Dia tak sesuai. Okey, jadi lebih baik kita ambil resepi tu resepi yang asal dia tanpa ada tambahan. Macam ibu-ibu nak masak. Bila ibu nak memasak, berapa sukatan air yang perlu, berapa beras yang nak digunakan,
Berapa banyak kalau kita nak bubur kunyit ke apa-apa benda tu lah. Berapa banyak. Dia ada sukatan dia. Maka janganlah kita lebih-lebih daripada sukatan yang ada. Dan jangan kurang daripada sukatan yang ada. Nanti tidak menjadi. Sama jugalah dengan bab doa ni. Paling baik ambil sukatan yang ada tu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan lebih daripada sukatan yang ada. Seperti menambah karim. Atau sebagian orang dia tambah lagi. Allahumma innaka afuun karimun halibun. Tambah lagi karimun halimun. Muju dia tak nasyid asma'ul husna je. Allahumma innaka afuun ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Qudus. Sampai habis pensan semua jemaah. Okay, baik. Ustaz, memang saya amal karim lah Ustaz. Ada satu Ustaz yang ajak saya suruh baca tu. Jadi saya memang amal. Kalau saya dengar macam ni, saya nak buanglah karim tu. Saya nak ikut buanglah. asal dia. Betul, ambil yang asal bonda. Itu lebih sedap sebenarnya yang asal tu. Okay. Tapi kalau kita dengar orang baca, jangan marah pula. Awak ni ambil barang golok ke? Tak, jangan marah dia. Tak apalah, itu pilihan dia. Cuma yang paling tepat, tidak ada karim. Okay. Baik. Benda-benda yang dirahmati Allah. Yang kedua, kenapa Nabi ajar doa ni? Kenapa Nabi tak ajar doa, Ya Allah, murahkan aku rezeki, Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya, Ya Allah. Hari tu aku nampak ada orang kaya naik kereta Merc. Aku pun nak kereta Merc juga, Ya Allah. Hari tu aku nampak sebuah rumah tu besar, Ya Allah, macam istana. Aku pun nak rumah besar juga, Ya Allah. Bukankah ini malam Al-Qadar? Kita doa setiap malam Ramadan, kita ada doa nak benda-benda demikian. Benda tu tak penting lah benda-benda sekalian kan. Kalau rumah besar 2-3 tingkat pun, kita naik satu tangga ni pun dah longgar lutut dah. Tak payahlah nak rumah bertingkat-tingkat. Nak Betul kereta besar. Benda kan. Kadang-kadang kita nak kereta mewah-mewah. Allah bawa kereta pun dah tak larat dah. Nak pergi masjid, nak pergi masjid je pun. Jadi kita ni nak satu benda tu, bukan itu impian besar kita. Impian yang paling besar kita adalah agar dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini yang paling best. Bila kita jumpa dengan Allah dalam keadaan hati kita bersih, walaupun banyak dosa-dosa yang kita lakukan, tapi Allah tunjuklah ni. Ni dosa kamu buat, ini dosa kamu buat, ini dosa kamu buat. Semua aku ampunkan. Wah, best sangat, Ya Allah. Tak dapat digambarkan. Bestnya apabila dosa diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka kata ulama, doa yang paling penting doa minta ampun. Tak boleh lawan. Tak boleh lawan doa minta ampun dengan mana-mana permintaan doa yang lain. Dan hasilnya apabila dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jal, maka segala keberkatan, rahmat, keberkatan dalam hidup akan datang. Orang yang mana bila dosanya diampunkan oleh Allah, hatinya jadi tenang. Dia pun jadi bahagia. Dan orang tengok dia pun orang sayang pada dia. Itu yang kita nak benda-benda sekalian. Okey. Jadi, lebih baik. Dan doa ini yang ketiga, doa ini Nabi tak ajar doa yang pelik-pelik. Nabi ajar doa yang macam ni. Doa minta ampun ni sesuai diamalkan oleh semua orang. Polis masa tu bertugas untuk cari di mana dia. Semalam kan ejen Mossad ditangkap. Mana-mana tahu ke di Malaysia? Di Malaysia sudah ada, tak tahulah ejen Mossad ke siapa, tapi dah ada Israel. Orang Israel masuk ke Malaysia menggunakan pasport Perancis. Telah ditangkap kerana memiliki 6 pistol. Katanya, dan dia mengaku dia nak bunuh seseorang. Tapi polis meragui kenapa kalau dia nak bunuh seorang sampai ada 6 pistol. Kerana biasanya penjahat ni kata orang kalau 6 pistol bermakna ada 6 orang yang dia target. Daripada tembak seorang tu dia akan buang pistol tu. Cari pula pistol yang lain kan untuk tembak orang yang lain pula. Jadi dalam keadaan yang begitu mengerikan sekarang ni dan polis sudah mula meningkatkan kawalan keselamatan kepada Yang di-Pertuan Agong juga Perdana Menteri. Ini 2 orang yang paling penting di negara kita tanpa mengira lah siapa jadi agung, siapa jadi Perdana Menteri, itu cerita lain. Tapi watak 2 ni watak yang paling penting. Dalam keadaan yang kritikal. Jadi polis yang bertugas ni untuk mencari penjenayah-penjenayah. Inilah doa yang mereka boleh baca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang sakit berada di hospital. Inilah doa yang mereka boleh baca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang yang sedang, doktor yang sedang bertugas.
ampun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang yang balik raya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semua boleh amalkan doa ini dengan baik. Okey. Macam mana dengan versi tanya Bonda Khadijah? Allah ampunilah daku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Oh, doa ni lah ni. Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Pun boleh juga. Cuma ketika malam 10 malam yang akhir ini, walaupun banyak versi doa taubat. Doa taubat versi Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Doa taubat versi Nabi apa lagi? Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi. Versi Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Versi yang Bonda Khadijah sebut, ini versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi firni wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Nama yang paling sesuai dalam banyak-banyak versi doa minta ampun tu semua kita boleh baca. Ya, semua kita baca masa 10 malam akhir Ramadan ni, terutamanya kalau kita rasa itu malam Al-Qadar. Tapi semua tu tak boleh nak lawan dengan powernya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kerana inilah doa yang paling sesuai pada masa tersebut. Ibaratnya kita bawa kereta, bila kita bawa kereta sampai ke jalan sekolah ataupun jalan tempat jalan sekolah lah, kita kena buat laju ke perlahan. Kita kena perlahan. Jadi dia punya masa tu sesuainya perlahan. Kemudiannya kalau kita lalu jalan kampung, kita kena laju ke perlahan. Kita kena perlahan. Tapi bila kita bawa ke highway, bolehkah kita bawa highway tu bawa sekadar 50, 60? Marah orang lah nanti, kenapa buat 50-60 ni? Orang semua nak laju, paling kurang 100. Kalau boleh lebih daripada 100. Jadi kita kena sesuaikan kelajuan itu mengikut tempatnya. Sama juga dengan isu ini, kita sesuaikan doa itu dengan tempatnya. Maka yang paling sesuai pada 10 malam yang akhir, memperbanyakkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam masa yang sama kita juga baca doa-doa yang lain. Cuma yang ni yang paling utama untuk diamalkan. Sama macam kita bincangkan. Macam kita bincang kalau kita bertemu dengan 9 Zulhijjah iaitu hari Arafah. Dalam banyak-banyak zikir ni, zikir apa yang paling baik kita nak buat? Dalam banyak-banyak doa, doa apa yang paling baik untuk kita bacakan? Maka ada satu hadis Nabi SAW, walaupun hadis ni ada ulama yang dia kata tidaklah sampai sahih tapi boleh diterima, iaitu memperbanyakkan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyakkan 300 kali, 500 kali, 1000 kali ke. Yang lain-lain tu kita slow down dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bagus. Baca 100 kali cukuplah. Selawat pada Nabi SAW bagus. Baca 100 kali cukuplah. Habis tu yang kita nak fokus apa dia? Tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesuai. Kemudiannya kalau kita hari Jumaat, kata ulama, walaupun benda ni bahas panjang juga, tapi sekurang-kurangnya kita nak kongsi kalau hari Jumaat mana satu yang kita nak lebih? Selawat kepada Nabi SAW. Dia sesuai dengan tempat tu. Kita pergi Mekah pula, apa yang kita tumpukan? Pergi Mekah tumpunya minta ampun. Kalau pergi Madinah tumpuannya adalah selawat kepada Nabi SAW kerana di situlah adanya jasadun Nabi. Jadi nak kena sesuai Bonda Khadijah. Yang paling sesuai dalam bab ini adalah doa ini yang diajarkan oleh Baginda SAW kepada isteri yang baginda kasihi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, qala ashabuna, berkatalah ulama-ulama kami. Okey, apa benda yang dia kata tu? Okey, dia kata yusahabbu an yaksara fiha min hadha ad-du'a wa yustahabbu qira'atul Qur'an wa sairil azkari wad da'awatil mustahabbah fil mawatinis syarifah. Disukai untuk kita memperbanyakkan baca doa ini
Juga kita kena banyak baca Al-Quran dan lain-lain zikir. Maksudnya mana-manalah doa pun bacalah sebanyak-banyaknya. Cuma khususnya doa ini. Kalau dalam bab doa minta ampun, inilah yang paling besar. Doa yang lain pun baca. Cuma perbanyakkan doa ini. Okey, baik. Qala Syafi'i rahimahullah. Berkatalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Saya suka kalau kita ni bersungguh bukan pada malam Al-Qadar je. Pada siang esoknya pun kita bersungguh juga. Kalau kita rasalah malam ni malam Al-Qadar kot. Dan macam je rasa malam ni. Maka bukan saja pada malam tu. Malam siang esok pun kita bersungguh juga kata Al-Imam Syafi'i. Dan kita juga disunatkan untuk memperbanyakkan doa kepada kaum muslimin. Okay, kepada kaum muslimin. Apa tu? Sekejap. Siapa? Saya tak nak baca dia punya ni. Dia macam ada sedikit muhimmatil muslimin. Berdoa dengan doa-doa yang bagus untuk kaum muslimin. Doa pada semua. Terutamanya di Gaza ataupun di Rafah. Doakan mereka. Ini sangat digalakkan. Allah A'lam, ya. Dan dalam bab zikir iktikaf, masa iktikaf kita disunahkan untuk memperbanyakkan tilawatul Quran dan mana-mana zikir pun. Okey. Benda-benda sekalian, antara adab yang perlu kita ada adalah kalau kita tahu malam tu malam Al-Qadar, bukan kita tahu, tapi kita rasa semalam tu memang malam Al-Qadar lah, ya Allah. Rasa memang betul dah ni. Semalam. Okey, kalau kita rasa semalam tu malam Al-Qadar, tak payahlah kita nak bising-bising pada orang dengan menyatakan saya rasa semalam dah malam Al-Qadar. Sebab setiap tahun saya jumpa perangai ni. Muda-muda tak buatlah, ini cerita orang muda. Oh, kenapa rasa semalam malam Al-Qadar kemudian orang lain pun komen. Aku pun rasa macam tu. Oh, nasib baik aku solat semalam. Orang lain pun komen juga. Orang lain pun update di status masing-masing. Aku rasa semalam Al-Qadar. Orang lain pun kata macam tu juga. Aku rasa semalam Al-Qadar. Yang lain pula kata cahaya matahari hari ni putih semacam je. Tak macam biasa. Semalam dah Al-Qadar ni. Point dia. Benda-benda sekalian, kalau betul lah kita rasa semalam tu malam Al-Qadar, kita kena ingat, itu hanya rasa je, bukan betul-betul pun. Itu hanya rasa kita. Yang kedua, benda-benda yang saya kasihi sangat, bila kita kata demikian, apa perasaan orang yang semalamnya dia tak bangun betul-betul qiyamul lail? Dia akan sedih lah, dia akan perasa, dah melepas, dah malam Al-Qadar aku. Ramadan ada lagi 3-4 hari atau 4-5 hari dan dia dah frust dah, malas dah. Malam-malam berikutnya dia dah kurang dah ibadat. Kerana buat apa lagi ibadat sungguh-sungguh, malam Al-Qadar dah tak ada dah. Dia timbul perasaan demikian. Maka sebab itulah paling baik, kalau kita rasa itu malam Al-Qadar, diam. Kenapa? Kena diam. Supaya kita tidak mematahkan semangat orang yang mahu beribadat dan masih mengharapkan malam Al-Qadar. Walaupun orang tahu bahawa kita ni bukannya kita confirm betul pun itu malam Al-Qadar. Tapi kata-kata kita ni yang duk kata dah malam Al-Qadar semalam, dah malam Al-Qadar semalam, ia memberikan kesan psikologi kepada orang lain, buat apa aku ibadat lagi sedangkan malam Al-Qadar telah berlalu. Buang masa aku je. Padahal kita ibadat bukan kerana malam Al-Qadar. Tapi dia timbul perasaan frust. Frust menonggeng tu kan. Dia frust sangat, ya Allah dah terlepas. Maka dia kecewa untuk meneruskan ibadat yang berganda pada malam yang berikutnya. Maka sebab itulah paling baik diam je. Supaya semua orang sentiasa bersemangat untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Wallahualam, mudah-mudahan sekalian tak sempat nak masuk tajuk yang lain. Kita buka kalau ada sembarang perbincangan, ya. Okey, silakan. Kalau ada soalan silakan perempuan. Tak ada pun. Aku rasa macam nak minum air dia ni pagi panas. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz cakap pada malam Al-Qadar yang pertama adalah solat dan Al-Quran, solat dan baca Al-Quran. Jadi kalau solat dan baca Al-Quran, boleh ke kalau kita mengulang ketika solat kita hanya mengulang bacaan surah-surah lazim pada
dalam solat tu. Maksudnya pada rakaat yang pertama kita mengulang surah Wadduha, and then yang mana-mana beberapa surah. Ataupun boleh juga tak kalau kita mengulang misalnya surah Al-Ikhlas beberapa kali dalam satu rakaat. Sebab kita nak membanyakkan bacaan Al-Quran di dalam solat. Dan kita nak panjangkan. Ya saya. Boleh ke macam tu? Dia begini. Kalau kita membaca surah yang sama dalam solat, dia tidak memberikan kesan kejiwaan yang besar. Kita akan jadi boring. Bukan kita boring dengan Quran, tak. Kita boring dengan diri kita yang membaca surah yang sama je. Dia tidak memberikan kesan yang besar sebenarnya. Maka ia rugi. Maka pada pendapat saya lah, pada pendapat saya benda-benda sekalian, lebih baik kalau kita nak melama-lamakan solat, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, kita buka je Quran ketika mengerjakan solat sunat. Sama ada bonda-bonda nak buka Quran tu daripada bentuk buka mushaf yang besar letak di depan, ataupun kalau payah Quran yang besar tak ada, Quran kecil pun kita tak berapa nampak, kita boleh sahaja membuka handset kita, cari terus surah. Contohnya kita nak baca surah apa? Kita nak baca surah Ar-Rahman. Bukalah surah Ar-Rahman. Jadi, ataupun kalau Quran tu, kita letak Quran di depan, kita baca surah Ar-Rahman. Kalau kena belik, kita belik. Rasanya bonda lah. Saya rasa, ataupun Kak sebenarnya, Kak Noh, saya rasa yang paling baik adalah kita membuka Quran, itu lebih memberikan kesan kejiwaan kepada kita. Allah Alam, gitu Baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lebih pada nak komen sajalah. Kalau tengok makna kan, apa yang zikir doa tu kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ni, saya rasa dia punya makna dia tu sangat kuat kan, menunjukkan kita memohon ampun dan tapi saya heran kenapa macam selalunya doa ni muncul di dalam bulan Ramadan yang akhir-akhir beberapa hari yang akhir. Sebelum tu macam orang tak tonjolkan. Padahal saya rasa dia satu doa yang sangat baik, sangat powerful lah kan. Betul tak tanggapan saya tu? Sebelum tu tak ditonjolkan, apa maksud sebelum tu bonda? Maksudnya macam orang tak apa nak kata apa, tak heboh-heboh lah tentang doa tu. Dalam bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan? Ya. Dia selalunya bila muncul bulan Ramadan, especially akhir-akhir tu baru tak ulang doa ni kan. Betul bonda. Kasih banyak. Jadi sebenarnya bonda, jazakumullah khairan, doa ini sebenarnya boleh dibaca pada bila-bila pun. Itu dulu kita kena faham. Doa ini boleh dibaca pada bila-bila masa. Betul apa yang Bonda Hamidah sebutkan. Jazakumullah khairan. Yang kedua, walaupun ia boleh dibaca pada bila-bila masa, yang betul-betul powerful adalah ketika bertemu malam Al-Qadar. Tetapi oleh kerana kita tak tahu bila malam Al-Qadar, artinya kita boleh baca pada 10 malam yang terakhir, perbanyakkan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, artinya kalau pada masa yang lain, doa yang lain ada powerfulnya. Seperti Rabbi firni wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Ataupun doa Sayyidul Istighfar. Ataupun tasbih Nabi Yunus. Ataupun mana-mana doa dalam Al-Quran. Mereka cukup powerful sebenarnya. Cuma dalam malam Al-Qadar, doa inilah yang paling powerful. Yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Jadi saya setuju dengan bonda, secara asasnya sepatutnya doa ini boleh dibaca pada bila-bila masa, bukan hanya ketika bulan Ramadan. Allah Alam. Baik, ada lagi? Sama. Okey, Ibu Bonda Khotifah, Bonda Adida Syahrudin. Okey, dua orang kat tangan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita minta keampunan untuk ibu bapa yang masa lepas imam bacakan Fatihah.
Waladhdallin. Kemudian kita minta keampunan kan. Jadi bila masa amin, dikatakan malaikat pun sama-sama mengaminkan. Betul Ustaz? Okey. Terima kasih banyak bunda saya tahu isu tersebut, iaitu selepas imam membaca ataupun selepas kita lah membaca Kita sendiri waladdallin. tak apa kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pun baca rabbighfirli waliwalidayya. Amin. Okey. Sebelum isu malaikat mengaminkan tu bonda, kita kena tahu dulu adakah ia panduan daripada sunnatun Nabi SAW. Maka ulama pun tengok semua hadis. Tidak ada pun hadis yang menyarankan kita membaca rabbighfirli waliwalidayya selepas waladdallin sebelum kita membaca amin. Tidak ada. Maka bila tidak ada, tidak mengamalkannya jauh lebih baik daripada mengamalkannya. Banyak yang saya dengar lah. Tu dah. Saya nak tahu lah. Tak ada sebenarnya bunda. Tak ada okey lah. Boleh tinggalkan lah. Boleh ditinggalkan. Amat wajar ditinggalkan. Terima kasih bunda. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada lagi tak? Okey, kalau tak ada sebelum saya serah pada bunda Opa Sabariah. Okey, bunda Khadijah. Minta maaf Ustaz, saya nak tanya sikit, ada kelainan sikit ya. Saya boleh? baru banyak membaca pada ustaz-ustaz tempatan khususnya yang mengatakan lebih baik kita qada solat-solat yang mungkin kita tinggal masa muda-muda dulu daripada kita membuat solat-solat sunat. Tarawih ke apa semua yang sunat-sunat tasbih tarawih, kecuali duha dengan tahajud saja ataupun yang 12 sebelum dan selepas yang wajib. Jadi ini menjadi satu saya sendirilah, orang lain saya tak tahu. Sebab salah, sebab baca dalam 10-12 ustaz yang mengatakan tak boleh, maknanya tidak digalakkan. Tetapi kalau saya baca daripada pandangan ustaz-ustaz, syekh-syekh yang macam contohnya arwah Jabir dan sebagainya, dia kata tidak ada macam tu. Tidak, kita hanya taubat nasuhah, betul-betul masa muda kita dulu mungkin banyak tertinggal, kita taubat dengan Allah. Tetapi kita jalankan solat sunat seperti biasa. Jadi saya ingin mendapat pandangan ustaz dari hal ini supaya rasa tu lebih selesa sikitlah macam mana sebenarnya pandangan. Terlalu banyak pandangan yang kita lihat bercanggah satu sama lain. Bagi orang yang seperti saya ni yang tidak begitu tinggi dalam imannya, jadi kita nak ikut ustaz. Tapi ustaz mana yang perlu kita lihat dalam perkara ini? Terima kasih ustaz. Saya pun tak tahulah, kalau saya terangkan ni menambahkan khilaf lagi kan. Okey, macam ni bonda, cerita mudahnya. Opa Sabariah boleh ya sedikit masa lagi? Boleh. Tak ada masalah Ustaz. Silakan. Terima kasih. Meninggalkan solat ni dia ada dua kategori. Kategori yang pertama, dia ada dua bahagian dulu ya. Bahagian pertama ada dua kategori, iaitu tinggal banyak dengan tinggal sedikit. Okey. Yang keduanya adalah tinggal dengan sengaja, tinggal tidak sengaja. Semua ulama setuju kalau tinggal tanpa sengaja seperti tertidur ataupun terlupa dan sebagainya, maka wajib diqada. Semua ulama kata macam tu. Satu. Dan bahagian kedua tu, kalau dia tinggal tanpa sengaja dan jumlahnya hanya 5 waktu dan ke bawah, maka wajib dia qada menurut urutan. Dia contohnya dia tinggal apa, dia solat apa dia tinggal? Asar, maghrib, isyak, subuh, zuhur. Okey. Maka kena ikut urutan lah, dia kena qada bermula dengan solat asar dulu sebab dia mula tinggal tu asar kan. Asar, maghrib, isyak, subuh, zuhur. Macam tu cara dia. Baik. Tapi kalau dia lebih, dia 6 waktu dan ke atas, maka dia boleh qada mana-mana pun. Tak kira lah solat mana dulu pun. Yang penting dia qada semuanya. Okey, satu bahagian Yang kedua, ulama berbeza pandangan tentang kalau orang tinggal solat dengan sengaja.
Pertama, kebanyakan ulama, jumhur ulama. Jumhur ulama ni mewakili keempat-empat mazhab. Bukan. Ya betul, mewakili keempat-empat mazhab. Jumhur menyatakan sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka wajib dia qada solatnya. Wajib qada solat. Okey. Cuma ada pandangan majoriti ulama, kalau ulama-ulama dulu adalah seorang dua orang, cuma pandangan itu popular pada zaman sekarang oleh sebahagian ulama yang menyatakan, Bonda Khadijah ya, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tidak dibenarkan untuk qada solat. Bukannya tak perlu. Biasanya orang kata tak perlu qada solat, taubat je. Biasanya ayat macam tu kan. Orang yang tinggal solat dengan sengaja tak perlu qada solat, taubat je lah. Okey. Sebenarnya benda-benda sekalian, bukan tidak perlu qada solat. Bukan itu ayat dia. Ayat yang betul adalah sesiapa meninggalkan solat dengan sengaja tidak dibenarkan untuk qada solat. Kerana orang yang dibenarkan qada solat hanyalah orang yang tertinggal solat. Orang yang sengaja meninggalkan solat tidak dibenarkan lagi untuk qada solat. Kalau qada solat pun tak diterima qada solat tersebut. Habis tu apa yang perlu dia buat? Dia wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Bukan ayat, bukannya ayat dia kena taubat je. Bukan, macam taubat tu benda yang simple je, tak. Dia wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dan cara dia menterjemahkan taubatnya adalah dengan memperbanyakkan salat sunat. Sebab saya bimbang ada orang pegang pandangan kedua ni, tak apa, saya pegang pandangan kedua, tak wajib qada, saya bertaubat je. Bertaubat je. Apa maksud bertaubat je tu? Saya nak tahu, kita nak tahu. Adakah sekadar ya Allah, ampunkan aku ya Allah, dulu aku banyak tinggal solat. Ataupun astagfirullah, macam tu je? Tak. Ini taubat nasuha, betul-betul menangis kerana minta ampun kepada Allah dan kemudian dia menterjemahkan taubatnya dengan memperbanyakkan salat sunat. Kalau dia kata dia bertaubat pada Allah tapi salat sunat rawatib ke laut yang dalam, tak buat. Dia kata dia bertaubat kepada Allah, salat duha pun 2 kali dalam tempoh setahun baru dia nak buat. Salat tahajud pun dia tinggal entah ke mana. Itu bukan taubat. Itu orang bermain-main dengan taubat dan itu orang nak mengelak daripada qada salat. Sebab orang ni akan ambil pandangan mudah iaitu tak perlu qada salat. Sebenarnya pandangan yang kedua yang menyatakan tidak wajib, tidak boleh qada salat, itu pandangan yang berat benda sekalian. Pandangan berat. Artinya kamu dah tak boleh dah nak cover balik solat yang kamu tinggal dulu. Kamu wajib bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, perbanyakkan salat sunat. Ibaratnya begitulah benda-benda sekalian. Tak dibenarkan lagi untuk qada salat. Berat hukuman tu sebenarnya. Tapi orang awam tengok pandangan kedua lebih mudah kerana mereka memahami sebagai tidak perlu qada salat. Padahal bukan tidak perlu, tidak boleh qada salat. Okey. Jadi bonda, pada pandangan saya lebih suka dengan pandangan jumhur ulama iaitu wajib qada solat, tetapi wajib itu diuruskan dengan cara yang betul, iaitu kata Ad-Dusuki, seorang ulama mazhab Maliki. Setiap hari kita berusaha untuk qada 2 waktu salat. Artinya zuhur nanti, satu kita ada zuhur yang tunai pada hari ini, dalam masa yang sama kita juga qada 2 waktu zuhur yang sebelum ini. Kita amal macam tu je, asal pun sama. Tapi tak kira lah kita nak qada bila, kita buat buku catatan. Hari ni aku dah qada zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isyak dan subuh pun 2 kali. Bila nak qada tu terpulang. Tak kisah. Contohnya bangun tahajud pukul 4 pagi. Qada lah dulu subuh sekali 2 kali. Selesai dah subuh. Kemudian solatlah tahajud. Sesiapa yang dia amal konsep yang diperkenalkan oleh Ad-Dusuki, bagi sesiapa yang meninggalkan banyak salat fardu zaman dahulu, dia wajib taubat kepada Allah. Selain daripada wajib taubat, orang yang nak qada pun wajib taubat juga benda. Dia wajib taubat kepada Allah, dalam masa yang sama dia qada salat. Jika dia qada salat 2 waktu bagi setiap solat setiap hari, maka dibenarkan untuk salat sunat apa pun boleh. Dia nak solat sunat apa pun boleh. Yang penting dia qada solat 2 waktu pada setiap hari. Okay, solat tarawih boleh, tak ada masalah.
Dan ulama juga menyatakan macam mana sekalipun kita tetap digalakkan untuk solat sunat subuh dan solat sunat witir. Jangan ditinggalkan. Solat sunat subuh, solat sunat witir, kita jangan tinggal walau apa keadaan sekalipun. Qada atau tak qada solat itu cerita lain dah. Yang penting kena buat dua solat ini kerana kedudukan yang terlalu tinggi. Boleh Bonda Khadijah, apa pun terpulanglah Bonda nak pilih pandangan yang Ya. mana ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Sebab Assalamualaikum saya Ustaz. Sekejap, kita bagi Okey, Bonda Abang. Khadijah dulu. Bonda saya Khadijah dulu. saya hanya rasa tercabar sebab yang kedua tu Ustaz kata kita selepas kita buat 2 kali qada untuk tiap-tiap waktu yang selalunya kita buat tu pun yang dah dibuat. Tapi yang kedua tu kita boleh sembahyang sunat lepas tu. Yang tu yang macam atau Bonda rasa suka hati sangat kerana selama ini ada yang mengatakan tak payah hanya buat qada walaupun 10 kali. Kita rasa kan jemung juga kan. Sorry cakap macam tu. Tapi kalau dua, Betul. tiap-tiap kali kita nak, misal contoh, kita nak subuh, kita sembahyang 2 kali qada dulu ke ataupun selepas. Begitu juga dengan yang lain. Tapi kita jalankan juga yang sunat. Jadi kita Betul. rasa senang hati penuh. Pemenuhan tu ada di situ. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana saya rasa menolong saya banyak dalam perkara ini. Saya lebih yakin dengan apa yang saya buat. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Bonda. Ustaz, Okey, boleh ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni keliru sikit. Pasal Ustaz kata tadi solat subuh 2 apa semua kita nak qada lah balik kan. Tapi saya tanya Ustaz, saya duk amal ni lama juga. Lepas sembahyang tahajud, buat tahajud, lepas baca semua apa, lepas tu ada masa luang sebelum subuh, saya solat qada saya 5 waktu. Saya buat daripada subuh, saya ikutlah serutan subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Semua saya qada. Lepas tu tiap-tiap waktu lah kan. Lepas tu besok hari-hari lain tu, masa yang esok tu bila-bila tu, saya boleh solat sunat. Saya duk buat tu betul ke Ustaz? Saya rasa seliru sikit lah. Terima kasih Ustaz. Boleh Bonda, tak ada masalah. Qada solat yang dah lama tinggal ni, kita nak qada macam mana pun boleh. Kita nak buat macam Bonda buat, 5 waktu terus sebelum subuh, boleh. Bonda nak buat ikut waktu masing-masing pun boleh. Subuh, qada subuh. Zuhur, qada zuhur pun boleh. Atau kita nak qada pada waktu duha pun boleh. Yang penting kita qada dan kita cuba qada 2 waktu bagi setiap hari. Dan saya yakin benda-benda sekalian, kalau kita dah biasa dengan solat, kadang nak qada 2 waktu sehari itu bukan benda yang berat. Dan Bonda boleh mengambil satu langkah yang mudah. Dan langkah ini bukan salah pun, iaitu solat tanpa membaca surah. Kalau banyak sangat kita tak baca surah pun tak apa. Nak baca surah yang ringkas pun silakan. Artinya benda tu dibolehkan, tak ada isu pun. Okey. Bonda Khatifah? Ada lagi? Oh, Dah tu. kot semua faham. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sekejap. Okey, sama. Bonda Adida. Ya? Sebenarnya macam dulu-dulu kan kita pun tak tahu berapa banyak yang kita tertinggal kan. Masa muda lah, masa yang seterusnya kita tak tahu. Jadi maknanya kita buat cara yang macam tu lah Ustaz sampai bila-bila lah. Betul Bonda, betul. Sampai bila-bila sebab kita tak tahu kan berapa banyak yang kita tertinggal. Sampai akhir hayat. Itu yang terbaik Ustaz Okay. Betul. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Baik, ada lagi ke soalan terakhir? Waktu sekarang 8.48 pagi. Silakan satu soalan terakhir. Okey, saya respon soalan terakhir dari Bonda Nur Jusuh ni. 2 waktu dalam sehari ke atau setiap waktu? Dia gini Bonda, 2 waktu tu artinya kalau solat zuhur, kita qada zuhur 2 kali. Solat tunai tu, solat hari tu 1. Kemudian yang qada pun 2 kali. Asar pun sama, solat asar hari tu kita buat, kemudian yang qada asar pun 2 kali. Itu maksudnya. Dalam sehari, bukannya pada waktu dia tu. Yang penting dalam sehari, macam Bonda Aini buat tadi, pada waktu tahajud, silakan. Nak buat pada waktu duha pun silakan. Okey, macam tu. Dan satu lagi Bonda Opa Sabaria sebagai akhirnya,
banyak benda kita nak bincang sebenarnya. Ya. Okay, ada juga orang yang dia sedih, dia jumpa dengan saya, dia kata macam mana ni Zul, dulu-dulu acik ni solat tak betul, dia kata. Baca Quran salah, baca Fatihah salah, solat pun tunggang langgang masa kecil-kecil dulu. Sebelum balik, awal-awal balik dulu. Jadi kena qada ke tak kena qada? Dia gini bonda, kita ni siapa-siapa pun akan buat salah dalam solat. Tak ada orang bila dia solat je sempurna baca macam Syekh kat Mekah, tak ada orang. Mesti banyak salah. Saya sekolah rendah dulu solat pakai seluar koyak kat lutut. Solat asar tu saya kata lapah. 1 minit je saya solat asar. Tak main bola. Masya-Allah. Itu sekolah rendah ya. Bukan dah umur sekarang. Jadi memang solat kelajuan dia tu sampai pernah saya solat. Masa tu bilik solatnya tu rumah saya ni tepi hutan. Bukan tepi hutan, tepi pokok-pokok jauh daripada orang sikit lah. Jadi kita solat tu belakang, kalau kita solat dalam bilik tu ada bilik solat, belakang tu kiranya bahagian luar dah gelap. Zaman dulu lampu jalan apa tak ada kan. Jadi kita takut solat dalam bilik tu. Saya solat memang laju. Pernah sekali saya solat laju, habis solat saya keluar, marah abah saya. Solat ke tak ni? Solat, laju kau main. Solat semula. Solatlah semula. Laju juga, cuma tunggu masa lambat sikit keluar je. Jadi sebenarnya ya Allah, kalau kira zaman dulu banyaklah lemah. Sekarang ni kalau kita ada salah masa zaman-zaman dulu, semua dimaafkan oleh Allah. Dengan syarat kita belajar. Mana ada orang baca Fatihah betul terus. Mesti banyak yang salah. Yang penting kita belajar. Sepanjang tempoh kita belajar, kita ada buat salah, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Itulah ceritanya. Apa ya? Alhamdulillah. Setakat ini dulu ya Ustaz, soalan-soalan tu. Boleh kita berhentilah ya Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tak berhenti apa, tak habis ni. Itulah. Kita paksa berhentikan. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi melayan kita yang kita tak ingat, yang kita tak tahu, yang kita anggap benda tu terkeliru lah dengan ibadah-ibadah kita. Alhamdulillah pencerahan yang diberi sangat berguna lah untuk semua orang. Boleh buat iktibar lah dan boleh sesuaikan dengan keadaan kita sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah setia bersama SPAQ daripada awal subuh, sebelum subuh hinggalah sekarang. Alhamdulillah. Dan juga terutamanya kepada Puan Hajah yang sangat-sangat berbudilah kepada SPAQ yang menaja sesi-sesi begini pada sepanjang masa SPAQ diwujudkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Puan Hajah. Mudah-mudahan bertambah rezeki dan bertambah sihat untuk beribadah. Amin. Baik Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis kita. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Opa dan sahabat-sahabat. Okey, terima kasih. Terima kasih kawan semua. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okey, puan-puan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama untuk pagi ni. Setakat ini dulu kuliah yang kita atur. InsyaAllah jumpa lagi petang ni dengan mak surat pukul 5.30 dan 6.30 bacaan Yasin dan juga surah-surah lainnya. Terus bersedialah untuk kita seterusnya bacaan tadarus bermula pada pagi ini. Silakan. Terima kasih banyak-banyak. Ampun dan maaf. Minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Opa. Assalamualaikum. Linda. Dah habiskan. Pak Is, apa ya? Nak bagi tahu je, nak pergi apa? Kedai yang beli dekat apa NSP tu.
Ah? Dia apa? Oh, dia kata? Oh, ya. Pergi mall, apa ni, kira supermarket buka pukul 10. Mak tak tulis lagi barang-barang apa nak.